Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada petang ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam dialog politik. Hari ini tajuk kita ialah antara madu dan racun. Apakah yang mampu disumbang oleh orang muda kepada politik negara? Macam biasa di minggu-minggu terakhir ni saya ada seorang partner, Encik Arun, dan kita ada juga sini Encik Mak Azam, dan kita mengalu-alukanlah siapa dia yang daripada luar sana nak join di sini, boleh kita berbincang secara santai dalam grup perbincangan ini. Yang nak dengar di Facebook tu dengarlah di page dan sebagainya tu, tapi kalau yang nak hadir sini kita mengalu-alukan. Jadi sekarang ni kehadiran orang muda dalam politik secara peluang untuk sepenuh masa, maknanya mereka boleh menjadi calon atau dicalonkan, mencalonkan diri, mengundi, dan malah mereka boleh membentuk sebuah kerajaan orang muda. Ini yang menarik. Jadi kalau sekiranya orang muda tahu sama ada kerajaan negeri atau kerajaan pusat, kalau mereka mampu dan mahu, mereka boleh membuat rekod yang saya rasa dalam rekod dunia lah, melahirkan atau membentuk sebuah kerajaan yang diterajui dan dipimpin oleh orang-orang muda, dan mungkin mereka dapat membuatkan satu rekod kerja yang baik ataupun sebagainya. Sebab kita tahu orang muda ini, dia walaupun kadang-kadang dilihat sebagai orang yang masih berhadapan dengan pergolakan, ini dari segi psikologinya. Orang psikologi kata kalau umur zaman muda ini 18 tahun tu dia masih remaja. Zaman remaja ini setiap orang tu berada dalam keadaan pergolakan, maknanya mereka tidak settle atas sesuatu, kalau idea tertentu, kepercayaan tertentu, pegangan, sikap dan sebagainya, malah mereka itu mempunyai sikap yang cepat berubah, yang tidak begitu stabil dan sebagainya. Itu satu persoalan. Apakah dengan kemasukan orang-orang muda secara begini, ini merupakan satu kebaikan 100-nya, ataupun kita katakan madu, ataupun buruk 100%-nya, atau kita katakan di sini racun, ataupun ada baik dan buruknya. Ini yang kita nak bincang hari ni. Cik Arun nak bincang Cik Arun ni persoalan ni. Ya. Okay. Boleh. Allah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk pada minggu yang ke-12 pada minggu ini. Dan pada minggu yang lepas kita bincang tentang NGO, peranan NGO. Tapi NGO itu membawa ataupun dapat memainkan peranan dalam pemulihan ataupun memperbaiki sistem ekosistem kita yang rosak. Ya, betul. Kita pada minggu lepas pun tidak dapat satu kesimpulan yang mantap. Cuma mungkin boleh kita lihat untuk masa depan. Karena apabila kita sudah membuat ataupun adanya kesimpulan bahawa kerosakan sistem ekopolitik pemerintahan ini tidak berupaya untuk memulihkan kepada jalan yang sedia ada, jalan yang maka pada minggu ini kita akan lihat juga bagaimana satu perubahan yang boleh
diambil oleh golongan remaja dalam konteks memberi sumbangan kepada kebangkitan semula ataupun dalam pembaikan semula sistem ekosistem kita yang rosak ini. Karena kalau kita lihat kepada golongan remaja ini atau golongan belia ini, kemungkinan pada pilihan raya ke-15 ini mereka diberi peluang untuk membuat keputusan di peti-peti undi. Cuma kita melihat permasalahan kita lah dari segi kedudukan kaum belia ini. Yang kita lihat dari segi kematangan dan kesedaran mereka berpolitik itu sejauh mana kita melihat tahap kematangan ataupun kesedaran mereka tentang politik. Jadi di antara permasalahan yang kita lihat itu ialah bagaimana fenomena belia ataupun remaja sekarang ini yang berumur 18 tahun hingga ke 35 tahun ataupun ke 40 tahun, dalam konteks kalau kita lihat ramai ataupun banyak mereka yang berada di luar-luar bandar, di kawasan-kawasan peneroka, di kawasan-kawasan kampungan ataupun di kawasan-kawasan peneroka bandar. Jadi apakah sebenarnya permasalahan mereka dan apa sebenarnya keinginan mereka? Jadi kalau kita gagal membina suatu wadah pemikiran dalam konteks untuk mematangkan mereka memikirkan tentang bagaimana kedudukan mereka dan negara kita ini pada masa hadapan, pada masa itu kemungkinan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ada juga program daripada pihak-pihak kerajaan ataupun agensi kerajaan, tetapi dalam bentuk slogan yang populis, ya, dari segi nak memajukan belia dari segi sukan, mengembangkan belia dari segi kebudayaan, tetapi tidak membina pemikiran ataupun falsafah pendidikan kepada belia itu supaya mereka tidak hanya bergantung ataupun digula-gulakan oleh orang-orang politik yang cuba untuk mendapat sokongan daripada golongan ini pada setiap kali pilihan raya, bermakna kita telah gagal untuk membina bagaimana generasi belia ataupun orang muda ini dapat berperanan sewajarnya untuk masa-masa hadapan. Bukan sahaja untuk PRU yang ke-15, tetapi juga kelangsungan PRU ke-16, ke-17, ya, sehingga mereka ini bersedia untuk mengganti golongan-golongan yang generasi tua yang memegang tampuk politik sekarang ini. Jadi saya beranggapan bahawa kita mesti memikirkan bagaimana satu pendekatan untuk mewujudkan gerakan belia ataupun remaja ini dalam bentuk third force, ya, dalam bentuk third force yang akan mengambil alih kepimpinan politik negara ini untuk masa depan. Jadi itu mungkin mukadimah saya. Okey. Kita Cik Harun, umur berapa Cik Harun? Cik Harun ni umur berapa? Kita nak tengok zaman lah. Kalau zaman kita, zaman saya dulu, saya rasa zaman Cik Harun ni sudah zaman berbeza kan. Pada zaman saya dulu, belia ataupun gerakan belia ni mengambil satu kedudukan yang cukup baik. Saya masih ingat kita ada yang paling aktif pada waktu itu sangat kuat, iaitu ABIM misalnya. Tahun 60-an, 70-an, ABIM di bawah pimpinan saudara Anak Ibrahim pada waktu itu. Kita ada MAYC di bawah pimpinan Abdul Sanusi Junid. Kita ada 4B di bawah pimpinan Haji Suhaimi. Dan di kalangan orang-orang India, Cina dan sebagainya ada pertubuhan-pertubuhan belia, mereka yang aktif dan sebagainya. Tetapi saya tak nampak ada pertubuhan-pertubuhan belia yang sebaik itu sekarang. Misalnya saya tidaklah yang ada di hadapan saya lah, misalnya katalah ABIM. Nak banding antara ABIM dulu
dengan ABIM sekarang? Saya rasa jauh perbedaannya. Mungkin saya tidak dengar lagi tentang Beliau 4B, kita tak dengar lagi tentang MAYC, kecuali cerita-cerita dan sebagainya. Jadi persoalan saya, dalam gegak gempita kalangan politik untuk menerima peranan para belia dalam politik yang akan diberi peluang untuk menjadi politician sepenuh masa, masuk calon, jadi wakil rakyat, jadi pemerintah, exco, jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Tapi tidak ada, masih belia sendiri masih sepi. Kalau dulu pergerakan belia akan menyambut perkara seperti ini dan mereka sudah berkiat dengan begitu hebat sekali lah. Jadi kita ada Siddiq, apa tu Syed Siddiq. Saya tengok Syed Siddiq pun tidak boleh melahirkan satu gelombang pergerakan belia yang baik. Dan kita ada satu lagi parti orang muda yang dipimpin oleh orang tua, apa tu yang Datuk Ibrahim Ali. Muda ke apa semua, parti apa tu, parti muda ke. Dan gerakan-gerakan belia secara umumnya belum nampak. Jadi bagaimanakah kita boleh membuat telahan apakah keputusan para pemimpin politik kita untuk memberi peluang yang begitu besar sampai boleh menyaingi kuasa-kuasa yang ada pada orang biasa dan orang-orang tua, orang dan sebagainya. Sedangkan pihak mudawan ini macam acuh tak acuh lagi. Macam mana, Cik Arun? Acuh tak acuh saya rasa. Kenyataan yang dibuat oleh Syed Siddiq pun tidak memberi suatu gambaran bahawa mereka adalah merupakan satu gerakan yang teratur. Dalam politik biasa hari ini, itu maaflah Cik Arun line dia tak berapa jelas, tak berapa elok. Misalnya gerakan wanita muda misalnya, ataupun gerakan puteri atau sebagainya. Malah yang ada dalam parti-parti politik yang sedia ada pun kita katakan pemuda UMNO, sejauh mana mereka aktif sekarang ni. Pemuda PAS, puteri UMNO, saya tengok nilai pergerakan puteri UMNO yang ada sekarang nak banding zaman puteri UMNO mula-mula ditubuhkan dulu, saya rasa lebih kuat orang-orang muda, puteri-puteri putera pada waktu itu. Jadi soalannya, ada kemungkinan orang panggil silent mood ini merupakan satu kelebihan ataupun kekurangan. Mungkin orang muda sekarang begitu matang sekali dan dia tidak suka lagi orang panggil berkukuk riuh sekampung, bertelur sebiji riuh sekampung. Tetapi mereka merupakan orang yang mempunyai perancangan yang baik. Tetapi kita nak cuba membuat telahan apa yang akan berlaku dan bagaimana. Macam mana nak sambung Cik Arun? Okey. Kalau Datuk bagi perbandingan dulu pada zaman dulu kebangkitan ABIM, MAYC, gerakan 4B dan sebagainya. Zaman itu zaman kita tengok apakah asas kepada kebangkitan itu, apakah respon kepada masalah politik pada masa yang berkenaan, ataupun saya rasa kalau kita ambil contohnya ABIM yang saya sempatlah meneliti pada waktu itu, dan malah saya rasa saya sempat juga memberi sumbangan untuk perkadiran dan sebagainya. Saya rasa mereka telah menjadikan universiti sebagai base untuk pergerakan mereka.
Tetapi sekarang ini pergerakan orang-orang muda mahasiswa di universiti, saya tak tahulah, mungkin kerana saya begitu tua dan tidak tahu lagi bagaimana nak cari akses yang betul untuk mendapat berita di kalangan apa yang berlaku di kalangan orang muda dan sebagainya. Itu yang mungkin ataupun keadaan sebenarnya itu sebenarnya. Jadi oleh kerana itu persoalan ini merupakan persoalan yang bagi saya lah belum terjawab, kecuali kalau masyarakat kita mempunyai pandangan sebenarnya, walaupun orang kata orang muda sekarang ini bersikap diam, maksudnya mereka itu adalah diam-diam ubi lah, diam-diam ubi. Makin diam makin berisi, tunduk-tunduk padi makin tunduk makin berisi, tidak macam lalang dan sebagainya. Jadi kita harapnya macam itulah. Tetapi apa akan terjadi kalau sekiranya bila sampai masa kita berkonduri besar nanti, orang muda masih lagi tidak mampu memenuhi peranan dan fungsi masing-masing yang dijangkakan oleh orang-orang tua sekarang ini, yang nampaknya beria-ia benar nak membawa orang muda secara drastik. Walaupun 2-3 minggu lepas kita pernah mendengar kata Lim Kit Siang, dia kata sebenarnya apa yang berlaku di hadapan kita sekarang ini bukanlah artinya penyerahan kuasa ataupun gerakan politik kepada orang muda. Dia kata betul lah orang muda itu penting, tetapi dengan adanya keputusan untuk membawa mereka dalam politik ini bukan arti kita nak menyerahkan kepimpinan parti-parti politik itu kepada orang muda. Tetapi sekadar kita nak memberi peluang, mungkin nak mendidik, membimbing mereka dengan secara yang lebih teratur dalam pertubuhan-pertubuhan politik, untuk supaya mereka itu mampu pada masa akan datang untuk mengambil alih, membantu dan sebagainya. Macam mana Jarun? Tak dengar. Itu dah mute tu Jarun, mute tu. Okey. Jadi kalau kita lihat pertama sekali dari segi, kalau dulu Datuk katakan kebangkitan belia itu dia ada asas dia di universiti ataupun di IPT dan sebagainya. Cuma sekarang ini kalau kita dapat kenal pasti apakah faktor-faktor yang memandulkan idealisme kebangkitan golongan remaja pada masa kini. Kalau kita lihatlah di universiti sekalipun, sebab universiti ini sebenarnya kalau dari dulu hingga sekarang pun sebagai katalis, sebagai kayu ukur kepada kesedaran kematangan gerakan belia ini. Tetapi pengalaman kita di universiti ini sama ada apa yang disebutkan oleh dalam perbincangan kita beberapa minggu yang lalu, bahawa kesedaran politik di kalangan mahasiswa ini telah merosot teruk, karena mereka ini lebih tumpu kepada soal untuk dalam konteks mood survival dari segi dapat melepasi pengajian mereka dengan segolong ijazah dan kemudian boleh mendapat pekerjaan, dan mereka tidak memikirkan permasalahan dalam masyarakat yang sebenar. Dan fenomena ini saya melihat bukan sekadar bukan sekadar di kalangan mahasiswa, tetapi di kalangan pensyarah sekalipun, tidak sehebat dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada zaman dulu itu ada public speaking, ada corner, ada sebagainya itu. Tetapi Datuk sendiri pun pengalaman yang panjang dalam dunia akademik, Datuk dapat menilai perkara ini, melihat. Jadi ini kemungkinan sebab apa sebenarnya yang berlaku di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan
golongan intelektual, ya, ataupun pensyarah-pensyarah yang sebenarnya membimbing untuk generasi muda ini dengan penuh kesedaran, kematangan, ya, kebijakan dalam melihat isu-isu negara ini. Jadi ini di antara bagaimana perkara ini kita akan lihat lagi teruklah, maksudnya di kalangan belia-belia yang tinggal di kawasan-kawasan luar bandar misalnya. Jadi seolah-olah macam ni, seolah-olah Cik Arun, seolah fenomena ni macam ada kesungguhan di kalangan orang tua, para pemimpin politik yang veteran, yang sedang berada atas pentas dengan kuasa dan sebagainya, untuk menggalakkan orang muda campur politik dengan secara serius, teratur dan sebagainya. Tetapi orang muda sendiri tidak mempunyai respon yang positif sangat. Itu yang kita. Mana tidak mempunyai respon yang positif sangat, dalilnya reaksi di bawah, tidak ada pergerakan orang-orang muda yang boleh kita lihat sebagai satu janji orang muda kepada kita orang tua bahawa kami akan memikul tanggungjawab ini dengan penuh tanggungjawab, dan kami tidak sekadar akan hanya macam Cik Arun kata telah berfikir tentang orang kata sepinggan nasi, semangkuk lauk untuk diri kami dan sebagainya. Lain dah okey ke? Jadi memang okey Datuk mungkin. Jadi ialah seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita dapat kenal pasti faktor-faktor yang membawa kepada mandul ataupun meredumnya kesedaran mahasiswa ini. Cuma seperti mana yang Datuk jelaskan, walaupun di kalangan orang-orang lama dalam pimpinan politik ini cuba untuk memikirkan bagaimana golongan belia ataupun remaja ini dapat berperanan, cuma masalah sekarang ialah respon. Ya, mereka ini tidak responsif dalam konteks untuk nak menyahut, ya. Cuma ada beberapa kerat belia pimpinan-pimpinan muda ini, tetapi keseluruhannya ini ya tidak responsif. Jadi kita tidak dapat meneka ataupun mengandaikan apakah masalah-masalah ini ataupun mereka ini seperti mana Datuk katakan tadi bersikap silent, tapi kita tidak boleh memberi harapan bahawa silent itu itu satu keputusan yang mereka buat, ya. Kemudian silent itu disebabkan oleh mereka terlalu terlalu nyampah, ya. Karakter dan pergolakan politik orang tua yang mereka dah fed up terhadap permainan-permainan politik golongan-golongan tua ini, sehingga golongan muda ini tidak dapat apa-apa manfaat mereka. Mereka tidak dapat menilai bagaimana mereka dapat memperolehi apa kebaikan sebenarnya. Sedangkan dalam ini permasalahan ini banyak dari segi kerjaan, mereka terbeban dengan zaman pendidikan sehingga belas ribu, 15,000 hingga 20,000 mereka terpaksa tanggung, dan kemudian itu belum terjamin lagi, ya, adakah peluang-peluang kerjaan. Mereka terpaksa berhadapan dengan persaingan sengit di kalangan ataupun di pasaran buruh misalnya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kemungkinan mereka ini tidak dapat memikirkan, ya, bagaimana mereka seharusnya dapat menyumbang peranan seperti mana yang diharapkan oleh setengah pimpinan politik, ya, terhadap golongan remaja pada masa ini. Okey, Cik Arun. Adakah kerana mereka ini orang yang
tidak mempunyai kedudukan yang baik dari segi kehidupan pribadi, maka mereka terpaksa berfikir tentang bagaimana mengatasi masalah kehidupan pribadi terlebih dahulu sebelum mereka itu berfikir tentang pembangunan masyarakat dan perjuangan. Misalnya kalau kita tengok dalam sehari dua ini, selepas daripada gelombang COVID yang begitu tinggi, doktor-doktor muda yang tidak mendapat tempat kan, balik-balik mereka hanya mampu mengugut kerajaan untuk mengadakan demonstrasi, mengadakan mogok, mengadakan apa-apa semua sekali. Tetapi mereka tidak boleh berfikir dalam kerangka yang di luar daripada itu. Misalnya, bagaimana mereka boleh merancang untuk mengambil alih kerajaan yang mereka katakan bobrok, yang kata lemah dan sebagainya. Maknanya mereka pun berada dalam sikap yang pasif. Nak kata negatif tu apalah, tapi macam Cik Arun kata tadi, mereka sudah merupakan satu generasi yang mandul. Begitu Cik Arun? Macam mana ni? Ya itu, ya betul itu. Itu lumrah, dan sifat manusia ini memanglah dia mencari, dia mementingkan diri sendiri dulu. Ya, sifat manusia ini sebagai pengguna, sebagai manusia biasanya, dia memang mementingkan diri sendiri dulu, ya, dalam usaha untuk mencukupi, melengkapi keperluan-keperluan dia dulu. Ya, jadi kita tak boleh mengandaikan bahawa mereka ini tidak mempunyai untuk Okey, Cik Arun itu satu pihak kan. Lain Cik Arun pun tak berapa clear. Itu dari satu aspek. Dari satu aspek yang lain. Pasti. Ya, dari satu aspek. Ya. Dari satu aspek yang lain. Apakah kehadiran orang-orang muda dalam politik ini atau membawa hadir orang muda dalam politik ini merupakan satu langkah yang dirancang betul-betul oleh generasi yang sedia ada atau generasi tua, veteran dan sebagainya, ataupun merupakan sesuatu yang terjadi dengan begitu saja? Saya rasa peringkat awalnya, langkah awal ialah apabila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri semula lepas pilihan raya lepas. Kemudian adalah gerakan bawa parlimen dan sebagainya. Kemudian mendapat sokongan. Akhir sekali seolah-olah kehadiran orang muda dalam politik secara terancang ini sudah merupakan satu pergerakan yang mendapat sokongan sepenuhnya di kalangan ahli-ahli politik, seolah-olah ada perancangan yang jelas. Jadi saya sendiri, saya masih syak, ada syak wasangka. Apakah ini suatu perancangan yang betul-betul teratur, dilakukan oleh generasi terdahulu, generasi tua, generasi dewasa, ataupun hanya terjadi dengan begitu sahaja? Nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak. Itu jadi macam macam dalam cerita-cerita wayang begitu. Macam mana ni? Saya tidak melihat wujudnya satu perancangan yang teratur dalam konteks ini. Kerana gelombang perubahan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Ya, faktor-faktor untuk menjatuhkan pesaing politik. Ya, dan pada masa yang sama idealism dalam usaha untuk menjatuhkan pesaing politik itu kebetulan, ya, dia dapat menyusup jiwa golongan-golongan muda ya untuk melakukan perubahan sebenarnya. Kalau daripada di hujung tahun 90-an pun kita lihat bagaimana gelombang reformasi yang saudara Datuk Seri Anwar buat,
kita anggap itu sebagai satu kebangkitan yang hebat di kalangan orang muda, tetapi dia semakin menurun daripada setahun ke setahun, ya, sehinggalah kita tidak merasakan lagi gelombang itu, ya, terpahat di kalangan golongan muda ini. Jadi ini antara kita pun tidak dapat membuat satu kesimpulan apakah faktor yang membawa kepada merudumnya semangat idealisme ini, Datuk. Ya, saya rasa itu satu hal. Kemudian, apakah maksud sebenar orang-orang tua ini betul-betul nak menonjolkan orang-orang muda ke tengah, memberi peranan yang begitu baik tetapi telah dinafikan oleh Kek Siang, ataupun sekadar nak menggunakan orang-orang muda ini sebagai alat, atau bagaimana? Ataupun macam saya katakan tadi, yang tu pun tidak, yang ni pun tidak. Jadi dalam keadaan yang kelabu. Entah kalau boleh faedah untuk kita. Tapi kita tak tahu adakah menjadi beban ataupun liability terhadap kita, menjadi aset kepada orang lain, atau betulkah dia akan menjadi aset kepada kita, liability atas orang lain. Makna perancangan di kalangan tokoh-tokoh yang sedia ada pun. Saya misalnya, saya duk perhatikan parti muda yang dipimpin oleh Datuk Ibrahim Ali. Datuk Ibrahim Ali ni walaupun sudah umur saya rasa mungkin nak masuk 70-an, tapi dia punya style kepimpinan tu style orang muda lah, style gerakan bla bla. Tapi saya tengok pun terutama sehari dua ni makin malak dan sebagainya. Tenggelam dengan isu-isu yang lahir. Misalnya isu yang dilahirkan oleh ahli-ahli politik, atau sebaliknya isu rasuah misalnya, ataupun isu penyelewengan dalam kepimpinan dalam kerajaan dan sebagainya, atau isu-isu itu. Jadi macam kita mabuk dalam suasana yang saya katakan, kita katakan minggu lepas, maknanya teori kita telah berlaku kerusakan dalam ekosistem politik di negara kita ini, telah menyebabkan orang-orang politik jadi haru biru, dan orang-orang muda yang nak dikemukakan oleh orang-orang politik semasa yang haru biru ini juga dalam keadaan yang terpengah-pengah, tidak tahu apa yang mereka nak lakukan, ataupun sebenarnya yang ada ialah perancangan yang betul-betul kemas tetapi tidak dipublicise-kan sebab mereka itu mempunyai suatu sikap berdiam-diam ubi. Makin diam makin berisi. Perancangan auto macam mana? Sebenarnya kita tidak nampak satu perancangan peralihan ataupun yang tersusun dalam usaha untuk menjadikan golongan remaja ini pada suatu masa ini mengambil tampuk pemilihan. Sebab kalau kita lihat pada pelapis-pelapis sekarang ni pun, kalau dalam UMNO misalnya, seperti kita bincangkan dulu, apakah kita melihat adanya bakat-bakat dalam pergerakan pemuda, dalam pergerakan wanita ataupun sayap puteri dan sebagainya? Kita tidak nampak mereka ini ditonjol, ya, melainkan mereka ini lahir ataupun wujud atas keberanian dan bakat sendiri. Dan dia dibentuk, dipimpin, ya, oleh mana-mana. Cuma begitu juga dalam parti-parti yang lain pun, dalam keadilan misalnya, kan, keadilan sekalipun kita melihat banyak watak ataupun bakat yang boleh memimpin seperti Nurul Izzah, Rafidi, ya, dan beberapa orang lagi yang mereka ini, tetapi itu wujud atas bakat mereka sendiri sebenarnya, bukan dilatih. Tetapi walau macam mana pun, kalau
mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk melatih, mendidik sebagai generasi pelapis. Saya rasa mereka ini merupakan satu aset yang besar kepada negara. Kalau Encik Aaron, ya, saya nak tanya dua personaliti yang merupakan bintang-bintang harapan lah kepada politik negara, kan. Katakanlah Nurul Izzah, kita katakan puteri reformasi lah, Rafizi. Mana mereka sekarang? Macam sudah kehilangan arah ataupun sudah terkerat kuku atau macam mana? Kita tak nak bincang yang belum lahir, yang sudah ada. Kemana mereka itu? Kalau dalam gambaran kita sendiri, dalam keadaan sekarang ini sudah begitu, maka mereka itu sudah bekerja dan membina kawan-kawan dia dan sudah kemana-kemari dan sebagainya. Nak kata tak ada duit orang sekarang ni, walaupun kita kata orang Melayu tidak mencapai target 30% dari segi equity dan sebagainya, tapi mereka dari segi duit saya tengok, bukan calang-calang orang tu juga. Saya dengar kawan-kawan saya daripada orang Cina pun, dia kata dulu betul orang Melayu miskin, tapi sekarang ni orang Melayu dalam perniagaan pun hebat dan sebagainya. Kita tengoklah Datuk Jerjis, berapa dia punya tuntutan harta pencurian, orang yang mewarisi harta beliau dan sebagainya. Jadi maknanya saya menolak kalau orang berkata bahawa mereka tidak ada duit untuk mengambil langkah-langkah. Saya rasa mereka ada duit. Cumanya mereka tidak mengambil inisiatif sebagai persediaan untuk. Dulu orang ada buat spekulasi, akan ada satu gang of berapa, dengan Ezahnya, dengan Rafizinya, dengan dalam UMNO ni, KJ-nya dan sebagainya, bentuk orang baru. Tapi nampaknya KJ pun masih lagi, saya rasa, menyusulah dengan orang tua dan tidak berani untuk berdikari. Habis-habis melepas geram mengkritik presiden parti dia, dan saya rasa itu sajalah. Macam meletup-letup begitu, tidak lahir sebagai orang yang mempunyai kewibawaan yang penuh sebagai pemimpin pemuda dan sebagainya. Katakanlah nak banding dengan Anwar Ibrahim masa dia memimpin belia, sudah menjadi satu saingan yang besar. Kalau tidak, Tun Mahathir tidak ambil Anwar masuk ke dalam. Kalau Anwar itu tidak merupakan saingan yang besar kepada kepimpinan beliau. Yang ini dalam gerakan beliau dalam gerakan politik. Dan sebenarnya gerakan beliau boleh mencabar orang politik pada waktu itu. Rakyat di sini pun pening kepala juga orang politik. Tapi sekarang ni macam mana? Kita sebenarnya belum dapat keluar daripada kepompong politik lama tu. Ya, maksudnya orang-orang yang sudah berkuasa ini dia tak mau dicabar. Dia tidak mau orang yang lebih pandai daripada dia. Ya, dia tidak mau orang lebih berbakat daripada dia untuk mengganti dia. Ini maknanya takut dicantas oleh orang-orang yang senior, begitu? Takut dicantas. Ya, takut dicantas. Dan kalau kita lihat pada track record pun dia tak pergi mana. Ya, golongan-golongan seperti Menak KJ, macam mana dia nak boleh naik ke atas sedangkan dia terpaksa berhadapan dengan berapa lapisan-lapisan kepimpinan lain, ya, berhadapan dengan kumpulan-kumpulan yang tertentu dalam parti politik dia, dalam kem-kem dia dan sebagainya. Jadi sistem politik kita ini dia tidak maksudnya tidak memberi ruang kepada perubahan-perubahan ataupun menghargai bakat generasi muda ini untuk mengganti tempat selama mana golongan tua ini dia rasa dia masih lagi berkuasa dan mampu lagi untuk terus memimpin,
maka kemungkinan harapan kepada generasi muda ini tinggal harapan sajalah. Ya, jadi kalau kita lihat dalam PKR sekalipun, Datuk katakan tadi macam mana Rafizi, Nurul Izzah tak ke mana sehingga sekarang ini. Sedangkan kita lihat dalam parti itu agak terbuka, agak apa nama tu, idealism dia tinggi. Tapi kenapa watak-watak seperti ini ya menjadi semakin malap? Maksudnya tidak mendapat tempat. Itu kita tidak tahulah, perancangan yang kita tidak nampak. Tetapi apa yang berlaku dengan contoh dua parti politik yang besar ini, dah ada tanda-tanda tentang karenah ini, maka apatah lagi parti-parti lain yang cuba ataupun yang baru untuk membangun misalnya. Jadi kita belum lagi dapat berjaya keluar daripada satu kepimpinan. Kalau Datuk katakan tadi, adanya unsur-unsur ataupun perancangan, tetapi itu hanya apa nama tu, hanya satu pandangan yang kita tidak boleh terlalu Jadi maknanya bolehkah kita tafsirkan berasaskan kepada jawapan Cik Arun itu, orang tua hanya bercakap manis di bibir sahajalah tentang kehadiran orang muda dalam gelanggang politik. Okey, oleh kerana ada laungan supaya orang muda masuk politik, maka saya tidak ada keberatan. Begitu kan? Saya sokong. Tapi kamu mesti berhati-hati. Kena langkah kepala saya dulu. Kalau tak mampu, tak boleh. Jadi ini mana amaran ini masih ada lah dari pihak yang sudah sedia ada. Begitu kan? Begitu kan, Jarod? Ya, kita melihat senario itu ada. Katakan KJ misalnya, dalam masa yang terdekat dia tidak dapat, dalam keadaan dia tidak ada satu pasukan yang kuat, apatah lagi kalau dia clash dengan timbalan presiden. Ya, ada perkara-perkara yang dia tidak setuju dengan kumpulan timbalan presiden dan sebagainya. Jadi bagaimana laluan untuk dia akan ke puncak itu terlalu rumit sebenarnya. Cuma jadi orang muda akan masuk politik dalam pilihan raya akan datang bukan sebagai bakal yang akan mewarisi kepimpinan, tetapi sebagai koli, sebagai budak-budak suruhan saja, begitu kan? Lebih kurang. Kalau mereka nak melihat bahawa itu sebagai satu daya tarikan kepada golongan muda yang berpeluang untuk mengundi pada umur 18 tahun itu kemungkinan sebagai satu umpan yang besar sebenarnya. Mereka ini boleh bersuara, menarik ramai suara golongan muda ini dalam mewakili. Boleh dikatakan sekiranya mereka ini dapat ditunjukkan dan mereka ini seolah digambarkan sebagai mewakili golongan muda, pengundi-pengundi muda ini dalam parti yang berkaitan. Cuma kalau Datuk lihat bagaimana dalam struktur ataupun penilaian kita dalam parti DAP misalnya. Cuba kita tengok apakah keadaan seperti itu juga berlaku, seperti mana yang berlaku dalam UMNO ataupun dalam PKR itu sendiri. Saya nampak perbezaan yang jelas, Cik Arun. Apabila PH memerintah selepas pilihan raya yang lalu, DAP telah berjaya mempamerkan satu barisan anak-anak muda yang menjanjikan sangat. Sudah jadi timbalan menteri yang cekap dan sebagainya. Saya tengok kadang-kadang ialah orang kita lah, orang saya lah. Saya macam dengan Dr. Mazli ni macam anak-anak saya. Saya rasa tengok Mazli sendiri pun lemas di kementerian dia tu, dihimpit oleh timbalan menteri dan sebagainya. Pada Mazli ni pun orang yang ada kebolehan juga, masih muda, ada kebolehan. Maknanya ada kejayaan yang dapat dilihat dalam DAP. Tetapi akhir-akhir ini Kik Siang kata tujuan kami menghadirkan kamu ke depan
belum lagi berarti akan menyerahkan kepimpinan ini kepada kamu sekadar mau melatih kamu sebab kamu belum lagi matang. Itu sudah digalurkan dalam DAP. Saya rasa perancangan dalam DAP ini jauh lebih jelas daripada dalam parti-parti politik yang lain, dalam UMNO ke, dalam PAS ke, dalam Amanah ke. Dulu saya ingat Cik Arun, apabila Amanah ni bercerai daripada PAS, saya ingat ini satu gerakan orang muda. Sebab dalam tu ya orang tua-tua kan, Haji Hadi orang tua, kemudian ya apa-apa orang tua. Ingat ke gerakan orang muda untuk melahirkan satu gerakan Islam ala baru yang begitu hebat sebagai rupa-rupanya tak ada. Maknanya kita mengharapkan redup yang tidak mendatangkan hujan. Jadi macam cakap macam biasa jugalah. Tidak ada satu nilai tambah. Macam mana? Baiklah dia balik dengan PAS mula. Macam mana Cik Arun? Iaitu yang senario politik yang kita terpaksa berhadapan dalam negara kita ini. Ya, bila kita bercakap tentang soal peralihan kuasa daripada dinasti lama kepada dinasti baru, sudah pastilah seperti mana yang kita bincangkan tadi itu, terdapat banyak hambatan-hambatan, banyak hambatan dan juga halangan. Persoalan-persoalan sebab masing-masing memikirkan survival masing-masing. Ya, karena apa? Karena seperti mana yang kita sebutkan tadi bahawa politik itu sudah menjadi satu komoditi perniagaan, perdagangan yang boleh membawa keuntungan pribadi dan juga kepada keluarga. Okey, saya nak pick point ni, Cik Arun. Cik Arun, saya nak pick point ini. Soalnya sekarang ni macam Cik Arun kata, orang-orang muda ni orang yang boleh digunakan. Sama ada bagi tujuan perjuangan ataupun bagi tujuan untuk menjadi tentera, melahirkan diri sendiri. Katakanlah dalam UMNO, kalau kita buat kajian balik di Melaka baru ni, gambaran untuk menunjukkan orang-orang muda itu tak nampak sangat. UMNO boleh menang secara sendiri dalam pilihan raya di Melaka tanpa melahirkan pemimpin muda pun. Tak ada masalah. Jadi oleh kerana itu saya rasa keyakinan itu ada dan mungkin kalau ada pemilihan di Johor pun begitu. Jadi oleh kerana itu ada kemungkinan orang-orang muda ini akan dibeli oleh mereka yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghasilkan cita-cita politik mereka sendiri dan keuntungan sedikit sebanyak kepada orang muda itu adalah. Begitu. Macam mana ni? Boleh jadi Datuk. Dalam keadaan yang berlaku di Melaka itu, walaupun banyak muka-muka baru ditonjolkan dari segi golongan muda misalnya. Cuma kita tidak dapat melihat itu sebagai satu senario yang dapat mewakili keseluruhan pada peringkat satu negara. Misalnya, karena situasi di politik di Melaka itu, cara pemikiran mereka itu mungkin berbeza daripada negara-negara yang lain. Ya. Saya melihat bahawa kebangkitan third force ini ataupun seperti mana yang dikatakan tadi itu hanyalah sebagai suatu daya tarikan. Ya, kadang-kadang mereka itu dipergunakan dalam satu slogan yang populis misalnya. Ya, gerakan apabila mereka ini memperjuangkan apa yang orang muda nak misalnya. Orang muda nak peluang pekerjaan, orang muda nak hutang PTPTN kalau boleh dihapuskan. Ya, jadi beberapa lagi kehendak-kehendak golongan muda ini. Sebab itu kalau kita tidak
mendidik golongan muda ini dengan kematangan, mereka akan tenggelam dengan gula-gula politik oleh sebahagian daripada veteran yang berkuasa sekarang ini. Ini yang menjadi ancaman kepada idealisme orang muda itu sendiri sebenarnya. Sebab benda-benda seperti ini, ya, golongan muda ini kadang-kadang seperti mana yang Datuk katakan tadi, kemungkinan boleh menjadi umpan, ya, dipilih muka-muka yang muda ini, ya, untuk nak menggula-gulakan apa-apa yang orang muda nak misalnya. Jadi ini yang bersifat ad hoc, yang bersifat tidak maksudnya mempunyai satu perancangan jangka masa panjang yang betul-betul berfaedah, ya, untuk pemulihan, untuk kebangkitan generasi muda dalam politik kita untuk masa depan itu. Sharon. Ya. Saya nak bagi falsafah saya sikit, boleh ke? Boleh. Falsafah saya tentang orang muda. Ya. Dalam satu hadis, Nabi menyebut tentang lalat. Dia kata, kalau seekor lalat masuk ke dalam makanan kamu yang cecairlah, maka kamu jangan buangnya terus, tetapi kena selam lalat itu di dalam air itu, kerana lalat itu di sebelah sayapnya yang tidak diketahui mana satu kanan atau kiri ada racun, dan di sebelah yang lagi ada penawar. Antara racun dengan penawar ini, itu saya katakan tadi, kalau orang-orang muda ini diurus dengan baik, maka kita akan dapat satu penawar yang cukup hebat untuk perjuangan kita. Tetapi kalau orang-orang tua ini tidak dapat menguruskan orang muda dengan baik, maka yang akan kita dapat adalah racun. Jadi yang itu saya bangkitkan tadi, apakah orang muda bila menyokong, malah menggesa, ada yang memperjuangkan untuk bawa masuk orang muda sampai umur 18 tahun, paling muda, ke dalam gelanggang politik yang begitu rumit, yang begitu mencabar dan sebagainya. Apakah mereka mempunyai perancangan yang cukup? Dan minggu lepas kita bercakap tentang apakah mereka telah mengadakan satu program latihan perkadiran yang cukup dan sebagainya. Saya bimbang, takut yang dibawa masuk ini lebih banyak bersifat racun daripada penawar. Itu kebimbanganlah. Maknanya bukan saya prejudis ataupun saya bersikap pesimis, tetapi sekadar pertimbangan yang sepintas lalu. Macam mana? Dalam masa yang singkat, saya rasa kita tidak dapat memberi satu nilai yang baik, kerana dalam pilihan raya yang lebih kurang dalam 2 tahun lebih-lebih ini, kemungkinan kita tidak sempat untuk membina kesedaran di kalangan generasi muda ini tentang pentingnya bagaimana negara ini seharusnya diuruskan, bagaimana masalah-masalah negara dapat diatasi, ya, dapat dipulihkan daripada kerosakan ekosistem yang parah sekarang ini. Cuma seperti yang Datuk katakan tadi, kemungkinan racun itu, ya, mungkin, ya, lebih terselah lah, karena kesempatan-kesempatan, ya, golongan muda yang tidak ada kematangan dan sebagainya ini mudah terpengaruh dengan slogan-slogan ataupun propaganda ataupun janji-janji politik murahan, ya, yang asalkan, ya, dapat memenuhi kehendak golongan generasi muda ini, ya, yang terbeban dengan pelbagai masalah sekarang ini. Jadi dalam konteks yang dekat ini, macam mana kita nak membentuk madu, kerana madu itu memakan masa yang lama proses untuk menghasilkan madu, tetapi racun ini sekejap saja.
Jadi itu kemungkinan dalam masa yang terdekat, Datuk, kita tidak dapat mengharapkan bahawa satu impak yang positif dengan penyertaan golongan muda ataupun generasi muda dalam gerakan politik, ya, dalam tempoh yang terdekat ini, kemungkinan kita tidak menampakkan satu impak ataupun keputusan yang positif, melainkan kita terpaksa mengambil masa bertahun-tahun dengan perancangan, ya, dengan kesiapsiagaan, ya, golongan-golongan veteran, ya, yang sedar, ya, tentang pentingnya perubahan-perubahan ataupun mewarisi negara ini kepada golongan muda yang sebetulnya itu tadi. Okey. Ya. Ni Cik Arun, kita ada ni, saya kena bersikap adil lah. Ya. Dalam ni kita ada Mak Azam, ada Mak Yusof. Saya tak kenal siapa Mak Azam. Sebab mereka tidak bercakap, tidak menunjukkan muka, tidak cuba memperkenalkan diri. Ada Adam Syukri dan ada Siti Armah Bakar. Jadi saya nak macam ni lah, kalau ada idea, cubalah tunjulkan diri dan cuba menyampuk perbincangan kita. Mudah-mudahan kita boleh memperlebarkan lagi lah. Ya. Arun, ya. Kalau tanya apa tu Azah dengan Rafizi, kita khayal lah, kita berkhayal kita dua. Senang tahu kalau orang Arab zaman dulu dia musim panas ni dia duduk kawasan tinggi sikit, dia berkhayal-khayal. Itulah dia boleh melahirkan syair-syair yang hebat. Sampai yang paling hebat itu digantung di Kaabah dan sebagainya. Cuba kita khayal dua. Satu soalan kita akan lontar kepada Azah. Saya nampak anda pada suatu waktu agak memberi satu janji yang baik dalam dunia politik. Kemudian anda melentik dan merajuk oleh keadaan-keadaan tertentu lah. Misalnya mungkin kerana dia merasakan papa dia telah diperdayakan oleh Tun Mahathir dan begitu terbawa-bawa dengan Mahathir sebagainya. Tetapi sekarang ini Tun Mahathir sudah berada di luar sistem dan sudah tidak lagi mempengaruhi papa dia. Tapi dia masih lagi tidak mau keluar, tidak mau lahir. Macam Rafizi juga, macam seolah-olah seorang yang merajuk. Peranan Rafizi dulu menggegarkan dunia. Saya tidak nak membincangkan sama ada apa yang Rafizi buat itu betul atau salah. Tetapi dia punya impaknya besar. Sampai dunia kita nak kiamat. Tiba-tiba dia tarik diri silent begitu saja. Macam seolah-olah ada penyelesaian di dalam diri mereka itu. Maknanya seolah-olah mereka masih mencari. Dan kita ada lagi orang-orang muda yang lain dan sebagainya. Mengapa yang sudah ke depan pada suatu waktu nampaknya begitu menarik diri? Apakah untuk menjaga stamina supaya tidak luluh, supaya apabila terjun kembali dengan penuh stamina dan sebagainya, ataupun ini menunjukkan satu fenomena kelesuan di kalangan mereka yang pernah. Dan kita campur lagi KJ dan maknanya KJ pun kalau saya bermain layang-layang dengan cucu saya di tepi pantai, maknanya sangat memerlukan angin yang kuat baru dia boleh naik. Tanpa tiupan angin yang kuat daripada bawah dia tak boleh. Maknanya dia tak boleh lahir dengan sendirinya. Tidak boleh lahir dengan sendirinya. Macam Anwar melahirkan dirinya dalam ABIN. Bila dia masuk politik, dia jadi orang UMNO pada waktu itu, dia jadi menurun dan tidak boleh nak take off dengan secara yang baik. Macam mana kalau kita soal tu, apa jawapannya? Cik Arul tolong jadi Izzah dan nak jadi Izzah ke jadi apa, tolong jawab kat saya soalan.
gambarkan Cik Arun adalah mereka itu? Saya rasa mereka akan kembali, Datuk. Ya, akan kembali melihat kepada keperluan masa depan, keperluan gerakan. Kalau golongan remaja ini, golongan belia ini memberi satu respon yang baik dan dapat mereka berdua ini ataupun beberapa orang lagi dapat menggarap idealism mereka dan dapat diterima oleh kebangkitan gerakan muda ini, ya. Jadi saya tidak nampak mereka akan mendiamkan diri, cuma menunggu satu momentum, ya, menunggu satu momentum yang sesuai, ya, untuk mereka kembali. Jadi dia terpaksa mengambil masa, ya, karena dalam sistem politik kita sekarang ini seperti mana yang kita dah kita yang mengambil masa yang lama untuk pulih, ya, dengan adanya kebangkitan golongan muda ini yang dapat mereka ini dibimbing, ya, mereka ini dapat dan pada masa itu kalau ada bakat-bakat seperti Nurul Izzah, KJ ke ataupun Ashraf Waddi ke ataupun Rafidi tadi ini, ya, mereka ini dapat dan respon daripada kebangkitan belia ini. Saya rasa pada masa itu suatu kebangkitan yang tepat sebenarnya, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat bahawa dalam sistem ekosistem politik kita hari ini, ya, kelemahan-kelemahan, ya, dengan pelbagai masalah-masalah. Barangkali kalau generasi muda ini dia sudah sampai ke satu tahap yang dia sudah lemas, ya, dengan keadaan rasuah, dengan keadaan ketirisan, dengan penyelewengan kuasa dan sebagainya. Kalau ada suatu kekuatan, ya, dan satu tokoh yang dapat memimpin, saya rasa kemungkinan, ya, mereka ini dapat mengisi ruang ini untuk mewarisi kepimpinan kita pada satu masa yang akan datang, Datuk. Saya nak kecualikan Ashraf. Saya perhatikan Ashraf terus, walaupun dia kalah dalam pilihan raya di Pasir Putih, oleh kerana nasib lah, mungkin Tuhan mahu supaya beliau lebih matang dalam politik beliau. Tetapi saya perhatikan dia terus sebagai seorang pemimpin muda UMNO, tetapi lone ranger, keseorangan. Oleh kerana beliau keseorangan, beliau cuba memperkenalkan dirinya bukan sebagai seorang muda, tetapi seorang ahli politik biasa yang kadang-kala sudah menjadi jurucakap pada partinya dan sebagainya. Itu saya rasa sayangnya, apa tu kita katakan, ranting muda yang dibebankan dengan beban-beban yang banyak. Jadi saya bimbang takut matang sebelum waktunya, ataupun kita katakan kembang sebelum waktu dan cepat layu, sebagainya. Ini yang saya perhatikan. Tetapi kalau sekiranya, katakanlah, kalau sekiranya beliau ini membina suatu kekuatan dalam dunia mudanya, mengapa dia duk fikir sangat tentang politik dia? Kita duk fikir tentang politik bangsa, kan? Dia orang UMNO ke, dia orang PKR ke, dia orang amanah ke, tentang PAS ke dan sebagainya. Cuba semua orang-orang muda ini berbincang sama sendiri. Saya orang muda dalam UMNO, tetapi saya tak nampak saya akan diberi peluang oleh bapa-bapa saya yang begitu eksklusif cara berfikirnya, dan mereka itu adalah orang-orang kaya yang boleh menjadikan ramai orang di hadapan dia, sama ada nak jadi pisau atau nak jadi kuih. Benda yang sama.
Dia nak kata nak jadi benda ni sebagai keris, jadi keris. Nak jadi kuih, kuih boleh dimakan. Macam juga orang PAS, bukan senang nak menembusi kepimpinan ulama, so-called ulama tu yang dikatakan. Tapi bagi orang muda ni cukup konservatif. Jadi macam itulah stylenya sejak daripada zaman dulu pun dan sebagainya. Begitu juga dalam amanah, tidak muncul pun orang. Jadi bolehkah mereka semua ini bersatu dalam satu, itu khayalan saya lah, satu front orang muda. Mananya merentasi politik, parti dan sebagainya, front orang muda, mereka yang sudah berkecimpung dalam politik untuk melahirkan satu kebangkitan. Dan saya nak cadangkan, kalau mereka boleh jadikan Islam sebagai satu tonggak untuk kesatuan mereka di kalangan anak-anak muda ini, jangan sampai mereka lahir dalam kepompong masing-masing dan akan diratah oleh orang-orang tua yang saya rasa tidak begitu bertanggungjawab lah. Begitu kan? Macam mana ni? Elok juga idea Datuk. Kalau bagaimana kan ya, cara cuba boleh ulang sikit. Pimpinan muda ini saya rasa elok idea katakan bagaimana kita dapat mempertemukan maksudnya pemikiran di kalangan pimpinan-pimpinan muda dalam pelbagai parti politik ini sendiri. Kalau kita sertakan semua parti politik, kalau katakan DAP sekalipun, bagaimana Datuk? Di kalangan parti-parti yang bukan Melayu ini, bersekali untuk nak memikirkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi misalnya. Kalau di kalangan tak apalah, sebenarnya kita mulakan dengan di kalangan parti-parti politik Melayu Islam ni dulu. Tapi kalau kita dapat memanjangkan idea ini kepada golongan-golongan ataupun parti-parti politik yang lain, saya rasa dia akan memberi satu impak atau kesan kepada negara ini, mana mereka ini akan dipandang mempunyai kepentingan membina semula negara ini secara bersama misalnya. Kalaulah kita melihat persoalan-persoalan seperti ini kita tidak dapat selesai, generasi muda ini, walaupun perbezaan dari segi ideologi politik, sampai bila pun kita akan terus secara bersendirian, masing-masing dengan ideologi politik, seolah kita mewarisi apa yang telah dilakukan oleh generasi lama itu, dan kemudian kita tidak dapat berfikir secara bertentangan arus, maksudnya melawan arus dengan status quo yang ada ini. Saya rasa kita tidak akan sampai ke mana juga untuk beberapa dekad akan datang. Cik Arun, ni kita ni kalau tengok nama ni orang muda lah ni, Nur Azilawati. Saya nak jemput ni Nur Azilawati ni supaya dia bercakap daripada duduk diam sebagai seorang muda yang penakut untuk melahirkan pandangan dia, membiarkan masalah mereka diulas oleh orang 70-an macam saya. Itu satu sikap yang kita katakan penakutlah. Assalamualaikum, Encik Nur Azilawati. Ya, salam. Boleh dengar? Boleh. Saya belum apa-apa. Saya nak kritik mengapa mesti dijemput secara perseorangan dulu. Besar sangat ke Nur Azilawati ni? Saya right now dekat office bekerja. Lepas tu iyalah, bekerja pun masuk di sudut duduk. Soalnya bukan soal tu, soal nanti nama ni dijemput, barulah boleh. Saya
Selebagi kami nak dengar pandangan orang muda bagaimana. Tentang Dah politik dengar Malaysia. tadi kan? Macam mana kami memperlekehkan orang muda sebagainya. Cuba bagi tahu macam mana. Okey, tentang politik di Malaysia ya. Tentang politik orang muda di Malaysia ni, orang nak serah kuasa. Cuma orang muda buat nak tak nak, buat dek aja ni macam mana ni. Tak ada yang bergerak, tak ada yang apa semua sekali. Macam mana? Okey, Assalamualaikum. Nak kata saya sangat muda pun tak, saya pun 40 something. Yalah 40 tu muda lah. Saya ni 70 plus. Okey. Pada saya nampak sekarang right now memang orang muda sangat aktif daripada adanya media sosial. Jadi mereka maksudnya dapat banyak info. Dan saya nampak kalau ada yang tak sesuai pada mereka, yang apa yang kerajaan buat, mereka akan lawan. Saya lihat dari sudut positif, kalau sesuatu benda itu yang boleh menolong balik rakyat, saya sokong. Ya, maksudnya kadang-kadang perubahan-perubahan yang dilakukan lah yang kita minta tetapi belum tentu lagi dapat. Tetapi kita nampak macam mana pemikiran orang muda ini tentang politik, yang mana kalau boleh nak dikatakan macam segala kita punya hak dapat ditunaikan, adil. Ya, macam itulah saya nampak. Ini Nurhaliza, inilah saya muskilkan tadi. Kalau Nurhaliza kata kami sebenarnya orang yang aktif menggunakan media sosial untuk memperjuangkan hak-hak kami. Saya kata satu sindrom media sosial ini perlu kita bincangkan. Saya rasa media sosial telah menjadi racun yang begitu berat kepada kalangan masyarakat kita, terutama sekali masyarakat muda. Bila saya bercakap tentang jahiliah, maka saya katakan keburukan orang jahiliah bukan kerana kebodohan. Keburukan orang muda bukan kerana kebodohan. Tetapi kerana mereka tidak mempunyai cara berfikir yang saintifik. Mereka belum ada tesis yang jelas dan sekadar membuat keputusan berasaskan kepada hipotesis, berasaskan kepada data-data media sosial yang belum tentu sah atau tidaknya. Kalau dalam bidang akademik kan, kalau kita nak menulis tesis, berita dalam surat khabar bukan satu sumber yang boleh diterima oleh kalangan akademik. Nah, jadi sekadar memperjuangkan hak kami orang-orang muda. Ini saya kadang-kadang saya mengeluh bila dengar doktor-doktor muda kita nak tunjuk perasaan, menuntut hak mereka diberi sekian-sekian. Tidakkah boleh orang muda ni, yang saya kata perkitakan tadi, tidak ada satu movement yang boleh kita gambarkan sebagai harapan untuk kami orang-orang tua ini merasa lega bahawa politik sudah berada di tangan orang muda yang amanah, faham cara bergerak dan bukan sekadar menjadi penyumbang, pendukung kepada media sosial yang saya rasakan sudah tidak lagi banyak memberi kebaikan, racun lebih banyak daripada itu. Macam mana? Okey, sebab zaman sekarang based on teknologi, right? Segala info terlalu cepat dan kita boleh lihat, sorry to say lah, macam mana tumbangnya BN disebabkan daripada sosial media, dan yang mana kami mungkin orang muda percaya dan nampak sesuatu benda itu berlaku dan akhirnya tumbanglah masa pilihan raya yang lepas, right? Okey, untuk mengkontrol saya rasa sangat susah sebab right now kita boleh voice out dan kita boleh nampak, sorry to say, some menteri apa yang mereka buat betul tak betul, logik tak logik. Nurhaliza, saya dengar banyak kalangan yang mengatakan saya menyesal menumbangkan BM kerana saya hanya berpegang dengan data-data yang tidak sahih daripada sosial media. Betul tak? Saya tak pasti tu, tetapi macam boleh dikatakan semua orang based on social media, info yang terkini. Jadi terus buat keputusan.
Iyalah, itu yang saya katakan lah. Jadi keaifan itu, kalau kita katakan, saya ni orang akademik kan, kata perangai rapuh yang ada di kalangan orang muda sekarang ialah mereka berpegang dengan sumber-sumber berita yang tidak bernilai akademik. Kalau dalam kelas saya katakan, mereka hanya suka membaca majalah manga saja. Sehingga kan di kolej-kolej, majalah manga tu dia duduk di atas. Jadi kita naknya, mungkin cuba faham idea kami, kita nak satu pergerakan, satu wave, movement yang digerakkan oleh anak-anak muda kita, orang generasi Nurhaliza ini, supaya orang tua dapat lihat bahawa mereka sebenarnya telah bergerak dan tidak membuntut sosial media, dia hanya ke depan. Dia duduk di depan daripada sosial media itu dan anggaplah sosial media itu sebagai satu permainan sajalah. Bukan satu sumber yang betul-betul. Kemudian mereka cuba mengambil alih daripada orang-orang dewasa, orang tua sekarang dengan secara yang hebat. Bukan sebagai hadiah diserahkan, ditunggu macam doktor-doktor kita menunggu peluang bekerja. Kalau tidak nak merajuk, itu yang kita nak bincang tadi lagi pun. Macam mana ni? Tapi macam mana kita nak kontrol, Prof? Right now saya nampak sangat susah. Maksudnya media sosial memang main peranan. Nurhaliza, perkataan sekarang sangat susah. Saya sebagai orang tua yang makan garam lama ni, saya rasa sudah meluat dengan perkataan apalah daya kami ni. Orang muda mempunyai dinamo yang begitu hebat sekali tetapi tidak dipergunakan untuk jalan kebaikan. Banyak dipergunakan untuk berpoya-poya, berangan-angan dan ditafsirkan begitu sahaja, tidak digunakan untuk perjuangan. Saya bandingkan dulu gerakan yang dilakukan oleh ABIM berasaskan kepada cita-cita Islam pada waktu itu kan. Sebab tu kawan-kawan tak suka Anwar masuk politik pada waktu itu. Tapi dia kata saya ni, Ana ni kalau tak masuk politik, habislah Ana ni pakai seling dah. Jadi kita tak nak. Jadi oleh kerana itu, boleh ke orang sekarang ni mengulangi kejayaan tahun 70-an itu supaya gerakan segera dapat dilakukan. Malah kita mencadangkan tadi, lupakanlah sekarang ni parti-parti politik masing-masing. Kerana parti politik masing-masing itu sudah dikuasai, dikontrol sepenuhnya oleh orang-orang tua yang akan meninggalkan kita tanpa apa-apa latihan untuk kita warisi apa beban yang mereka pikul. Tiba-tiba saja beban duduk di hadapan dan kita tidak terlatih. Wow. Nanti takut tersilap cakap perkataan susah. Alah. Kalau silap, orang akan baiki. Jangan takut silap dalam hidup ni. Macam mana maksudnya di sini? Mentaliti kami orang muda yang sangat kuat, nampak segala-galanya info daripada sosial media, yang saya nampak kalau kita nak control lah, mentaliti dululah. Tapi macam agak susah lah saya rasa sebab yang muda-muda ni dah terbiasa dengan daripada media sosial. Boleh ke Nur kata, jangan kata agak susah kerana terbiasa. Apabila kita berhadapan dengan COVID-19, kita kata kita perlu ada norma baru, normal baru, norma baru, normal baru. Mula-mula norma, kemudian norma itu jadi normal. Mengapa kita boleh berubah? Kecuali orang-orang tua yang tak nak ambil vaksin dan sebagainya, itu yang betul, lepas tu injection dan sebagainya itu pun biarlah, itu cerita mereka itu sendirilah. Mereka setiap orang ada kepercayaan sendiri. Tetapi boleh ke orang-orang muda sekarang ni lahir dalam satu bentuk baru yang melupakan idealisme orang tua yang sudah nyata tidak mempunyai nilai yang cukup baik untuk generasi kita yang akan datang. Membentuk satu gerakan baru dengan melupakanlah parti-parti politik ni sebenarnya ini politik ni satu ruang yang digelarkan oleh orang tua untuk mereka berteduh dengan selamat di situ. Mana ni? Saya pun dimarah oleh orang tua ni, saya cakap macam ni.
mungkin boleh kalau orang-orang muda bersatu hati. Itu yang saya nampak lah. Kalau buang perkataan kalau macam mana? Boleh dengan bersatu hati dan ada pelaksanaan, ada SOP yang baru, ada peraturan yang baru untuk mengkontrol semua yang yang tak nak berlaku dah. Maksudnya macam tak payah guna sosial media dah. Itu yang saya nampak lah. Saya tidak marah dengan sosial media tu, tapi maknanya saya kata kena move. Nanti saya minta Cik Arun, cuba ulah Cik Arun pandangan orang muda kita ni. Saya sangat terima kasihlah Nurhaliza kerana boleh campur perbincangan kita ni. Gimana Cik Arun? Yalah, kita nampak adanya kekeliruan dari segi pemikiran generasi muda ini tentang arah tuju sebenarnya apa yang mereka nak sebenarnya, dan apa yang mereka nak itu sebenarnya mesti kita pantau, mesti kita bimbing. Kenapa? Tak semestinya apa yang mereka nak itu berfaedah untuk mereka. Ya, kadang-kadang mereka nak sesuatu untuk melepaskan diri daripada bebanan permasalahan semasa yang ditimbulkan oleh sistem-sistem politik ini. Ya, jadi itu sifatnya hanyalah bersifat ad hoc ataupun sementara. Tetapi yang kita mahu ialah bagaimana generasi muda ini mempunyai kematangan, kebijaksanaan, kepandaian membuat keputusan, melihat permasalahan yang kita sedang hadapi. Jadi dalam keadaan sekarang ini kita lihat peranan medsos ini amatlah penting, kerana di situ kalau mereka yang tidak mempunyai kematangan, kecerdikan, kepandaian, mereka akan menjadi bangsa kepada medsos. Tetapi kalau sekiranya mereka mempunyai satu pendirian tentang sesuatu isu, tentang sesuatu permasalahan, mereka tidak bergantung kepada data-data luaran, tetapi berpegang kepada keyakinan, berpegang kepada kematangan, kepada ilmu yang mereka ada. Saya rasa benda ini kita dapat atasi kepada apa-apa yang dihadapi oleh generasi muda pada masa kini. Jadi macam saudari kita tadi Azilawati, jadi kita dah nampak seolah-olah generasi muda ini sudah terperangkap dalam perkembangan data ataupun fakta-fakta yang ada dalam media sosial sehingga mereka sukar untuk nak keluar. Jadi siapa yang pandai memanipulasi apa-apa perkara dalam media sosial, maka mereka akan berjaya bagi mempengaruhi golongan-golongan belia yang kemungkinan tidak berupaya untuk berfikir jauh di luar daripada kotak pemikiran pada sesuatu isu itu sendiri. Itu Datuk. Okey. Macam mana Nurhaliza nak respon? Betul, tepat sangat. Maksudnya tadi macam siapa yang minta maaf? Encik berkata tadi betul. Cik Arun. Cik Harun cakap memang sangat tepat. Maksudnya kami sebagai orang muda pun jangan macam membuta tuli, kena tengok yang mana betul tak betul, dan jangan hanya orang kata mengikut saja apa yang berlaku lah, yang sedang orang kata berlaku macam viral ke apa ke, maksudnya jati diri kena kuat lah. Ni saya nak minta ulasan daripada Profesor Datuk Yusof Osman. Prof Yusof, cuba bagi ulasan sikit apa yang kita duk bincang hari ni. Kita pun ada orang muda lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, okey. Oi lawa dia punya decoration saya nak mendengar tu, saya tak pandai dengan politik ni. Tapi nak politik lah, masalah gerakan orang muda. Tadi Nurhaliza ni mewakili orang muda, dia betul. Nanti Mak Azam kita tanya lepas ni. Mak Azam mungkin orang muda juga. Macam mana? Tapi bila Tok Mut sebut tadi tentang apa
apa yang anak remaja mengambil tindakan ataupun dia diwarnai oleh apa yang ada dalam WhatsApp, dalam media sosial ni. Saya bimbang satu, ya, kita maknanya ada tak kena kita mengajar dekat universiti ni tak melahirkan satu generasi yang boleh berfikir. Datuk melihat dari segi di universiti, kan? Sebab saya rasa sekarang ni kalau kita tengok politik yang diasaskan oleh Melayu ni, dia dalam perlembagaannya hampir semua perjuangan yang hampir sama. Basicnya perjuangan yang sama, iaitu memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan bahasa Melayu, memperjuangkan hak istimewa, tak ada orang rosakkan negara kita. Kemudian kita masih bersepakat untuk menjadi sebuah negara yang beraja. Kita masih semua parti politik tu. Tetapi bila datang kepada melaksanakan ataupun cuba mencapai objektif yang terdapat dalam perlembagaan tu, itu yang jadi, saya rasa anak muda pun jadi confused kalau melihat apa yang berlaku. Bila apatah lagi sejak terakhirlah kalau kita tengok bahawa menggunakan kedudukan untuk dapat rasuah, untuk dapat kedudukan dan sebagainya, dan ini diperhati. Dan kita bimbang ialah itu yang saya sebut tadi lah, macam mana kaedah berfikir. Saya 2-3 hari ni, tambah semalam pun keluar bila isu berkenaan dengan sambutan hari agama sedunia. Kita faham lah ini gerakan liberal dan sebagainya. Tetapi bagaimana anak remaja berhujah tentang perkara ini? Kemudian begitu juga dengan saya tengok very simplistic cara berfikir. Bila datang baru ini musibah, semua orang nak tolong bantu dan tak puas hati dengan, kalau saya sebutkan kerajaan lah yang diperuntukkan kerajaan, maka lahir banyak NGOs, badan-badan sukarela yang ingin membantu, sehinggalah mereka ini pergi membantu untuk membersih kuil. Timbul isu. Timbul isu. Dan niat mereka ini adalah untuk membersih. Tetapi mereka tidak berfikir dalam kita kata ada dua pemikiran di sini. Satu, saya rasa pemikiran tradisi agama kita ini. Yang kedua ni adalah pemikiran saintifik yang Datuk sebut tadi. Dia tak boleh mengkritik secara saintifik. Ini yang kebimbangan kita. Baru ni ada di media masa juga ada satu ustaz bagi tahu, yang saya duduk sembang bincang dengan anak saya pun dah 40 tahun lebih, mungkin boleh sembang dengan dia. Dia kata ustaz ni marah, dia kata ada satu golongan anak remaja marah kepada ustaz ini kerana membicarakan tentang pendekatan saintifik dalam Isra' Mi'raj misalnya. Jadi kita ustaz jangan sebut tentang logik-logik ini kita. Sebab orang ketawa kepada hujah ustaz ni, dan kami tak mahu orang mentertawakan agama Islam. Sebab ustaz adalah orang yang berautoriti. Orang anak remaja ini dia ada pemikiran saintifiknya, tetapi dia tidak ada autoriti dalam bidang agama. Jadi nampak ada dua aspek di sini, iaitu golongan agamawan ini perlu juga didedahkan, bukan perlu, sudah sewajarnya didedahkan dengan pemikiran-pemikiran saintifik supaya dia juga boleh berhujah secara saintifik. Dalam masa yang sama, kita kena melengkapkan juga anak-anak remaja kita ini supaya dia bukan hanya kritik secara logik akal, tapi berkritik secara spiritual. Berkritik secara emosional, berkritik dalam platform yang lebih luas. Bukan hanya reasoning. Reasoning ni kecil saja sebenarnya. Tetapi dia dijadikan. Jadi saya kebimbangan saya adalah soalan dia, apa yang diajar di universiti sehingga kita melahirkan anak remaja kita ini yang berfikir macam ini sekarang. Dan keadaan ini makin gawat. Yang berfikir caca murba. Dan keadaan ini makin gawat. Makin gawat. Kita bila datang dua pertembungan, saya selalu sebutlah, katakanlah Al-Quran menceritakan bahawa Nabi Ibrahim dicampak dalam api tak terbakar. Itu satu kebenaran hakiki oleh Al-Quran dan Wahyu. Tetapi bila cuba dilihat kebenaran ini melalui kacamata saintifik, pendekatan saintifik, di mana logiknya api yang panas itu tak boleh membakar orang. Maka bila tidak ada satu sikap, satu pendidikan yang sempurna, jadi dia nak bagi justifikasi untuk meyakinkan kawan dia tadi atau meyakinkan
macam tadi lah, dia kesian kepada ustaz itu, takut dimalukan itu lah. Niat itu benar, tapi ustaz ni marah-marah dia, seolah-olah mengatakan bahawa dia tak boleh berbicara tentang Isra Mi'raj. Saya bila dalam perbincangan, minta maaf Datuk Arif saya ni, saya kata nak membincang tentang Isra Mi'raj, kita kena bincang dulu tentang konsep alam. Yang ini pun tak banyak dibincang, sebab konsep alam kita ini hanya alam fana, alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Tetapi alam yang lain di mana Rasulullah bila dia berjumpa dengan Nabi Adam, dengan Nabi Harun, dengan Nabi, itu di alam mana itu? Jadi Allah telah membawa Rasulullah ni pergi ke alam mana? Dan kita pun tahu bahawa Rasulullah ini, dia peristiwa ini berlaku ketika suasana yang amat menyedihkan dia. Isterinya meninggal, bapa saudaranya meninggal, dan Allah Ta'ala menghiburkannya. Selama ini, dia punya preachingnya itu ialah untuk orang masuk syurga dengan berkelakuan dengan kelakuan yang terbaik sebagai seorang manusia, menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. Dan tiba-tiba Allah Ta'ala membawakan dia melawat ke syurga dan memperlihat kepada dia bagaimana siksa neraka di alam mana ini. Jadi kalau alam ini tak dipahami, kita susah lah. Sebab itu datang orang Arab itu, ini tulang belulang ini berhidup kan? Tapi Rasulullah tidak menjawab secara saintifik. Rasulullah menjawab secara, kalau tidak ada kepada ada pun boleh dijadikan oleh Allah, apatah yang ada dan mati nak buat semula. Jadi saya rasa ini hujah ataupun kritikal macam ni tak diajar, terutama di universiti di negara kita yang nak membawa Prof. Kita ambil point tu. Saya nak balik ke orang muda. Cuba Nurhaliza ulas apa yang Prof Yusof. Allah Akbar. You all semua sangat-sangat hebat. Prof, saya orang biasa je. Saya takut. Jangan macam tu. Siapapun orang muda itu, mereka adalah harapan kami orang-orang tua. Ya. Okey, saya ulas yang dari apa yang saya faham, apa yang dari Prof sebentar tadi bercakap. Memang nampak kami sebagai orang muda hanya buat keputusan ataupun tengok sesuatu keadaan tu mungkin juga daripada apa tu orang panggil bukan gosip, macam mungkin berita yang tak benar. And then terus buat tindakan percaya bulat-bulat. Jadi kalau tak kontrol, maksudnya mungkin akan binasa kita punya politik juga. Itulah. Okey. Mak Azam nak cakap, nak bagi pandangan ke Mak Azam daripada awal-awal lagi masuk duduk diam situ. Macam mana Mak Azam? Assalamualaikum. Salam. Tunjuklah muka dulu. Nurhaliza tadi tunjuk muka dulu. Kita nak dengar, nak berkenalan dulu. Macam mana? Saya ni mendengar peminat Datuk je. Saya peminat Datuk. Jadi saya nak tengok macam mana perbincangan lah. Apa respon? Sekarang ni kan respon saya tak boleh lah. Pasal peminat tak boleh nak puji semua. Dia orang ni ada Cik Arun, ada Nurhaliza, ada Prof Yusof. Macam mana? Cuba ulas. Sedikit pandangan saya tentang kepimpinan orang muda yang masih belum lahir, sedangkan orang-orang tua sudah nak memberi tugas kepada mereka untuk memimpin negara. Pada pandangan saya lah tu, kita kena melihat konteks negara kita lah. Apa budaya yang telah kita acuankan di negara kita semenjak daripada merdeka lah. Jadi banyak negara kita ni diacuankan oleh ahli politik yang telah memberikan banyak dogma ataupun pemikiran, telah membentuk pemikiran. Antaranya orang muda ni kita tidak ada ruang, tidak ada platform. Kita tahu, kita baca, kita tahu benda tu betul, benda tu tak betul. Dan antara buktinya kita terjemahkan pilihan raya baru ni, PRU 14. Tetapi orang muda juga mungkin selepas tu kecewa dengan Pakatan Harapan kerana adanya keluar parti dan sebagainya. Jadi mood orang muda turun. Satu masalahnya, Datuk, orang muda tidak ada platform untuk menyuarakan pandangan
sebagaimana Datuk sebut tadi, ada ABIM, ada jamaah itu jamaah ini, di mana kita boleh berkongsi pandangan dan menyalurkan kepada akhirnya kepada peringkat atasan. Jadi orang muda yang ada sekarang ni hanya media sosial, itu saja yang kita boleh. Itu pun kita takut kerana cara ahli politik kita menakut-nakutkan. Ada orang yang tersalah sebut ke, tersalah memberi pandangan, akan dikenakan tindakan dan sebagainya. Jadi saya rasa orang muda ada dogma yang seperti ini. Jadi mereka hanya bersetuju dan tak bersetuju, tapi tak mampu hadir ke hadapan. Maknanya mereka ada sikap, cuma tak berani nak ke depan. Ya, betul, Datuk. Saya ni nak tanya ke Azam. Orang macam Rafizi, dia sanggup membawa, kalau dalam bahasa Sarawak Kelantan kan, golok pok dogo. Dia sanggup bawa golok itu, dia runtuhkan habis, dia tebas itu, tebas ini, tebas ini. Habis menebas, dia serah golok dia lagi. Macam mana ni? Pada pandangan saya lah tu, antara yang menjadi masalah negara kita ialah banyak perjuangan itu atas isu dan perasaan marah lah. Bukan atas dasar kita tak ramai ahli falsafah. Kita tak ramai orang yang walaupun contohnya Rafizi, beliau berjuang. Mungkin beliau ditolak, bukan dia tak pelik kalau ditolak oleh orang luar, tetapi ditolak oleh orang dalam sendiri. Jadi semangat yang membuat-buat ataupun atas isu tu jadi lemah. Oleh kerana dia menjadi buntu bagi saya. Sebab kan kita, pendidikan kita lebih mementingkan bagi saya kulit. Jadi tidak ada falsafah yang boleh membuat seseorang tu bertahan dengan diri dia sendiri, dengan prinsip dia. Dan persoalan kulit ni menjadikan kita berbalah atas isu yang kecil tanpa kita boleh bertahan untuk mengalah dan berpegang pada isu yang lebih besar bagi saya lah, Datuk. Kalau kita cadang macam ni lah. Nama apa tadi pemuda UMNO tu, Cik Arun, yang saya kata konsisten tu apa? Siapa itu? Ashraf Fazli. Kawan saya tu lah, anak kawan. Ashraf Mujahidin. Bolehkah kita cadangkan kepada Ashraf Mujahidin supaya keluar sikit daripada kompong-pong perjuangan UMNO yang sempit kepada perjuangan bangsa dan agama yang lebih luas, dan cuba menjadi pemimpin kepada bukan saja dalam UMNO tetapi dalam parti-parti politik lain yang menerima Islam dan Melayu sebagai satu asas pada perjuangan. Macam mana ni? Kalau kita kata ya, saya malam ni saya telefon ke dia. Cik Arun lah, atau saya bagi tak sikit pandangan lah. Mak Azam bagilah ulasan. Sebelum Cik Arun ulas tu. Kita ada Prof Yusuf lagi, kita ada Nur Aizan lagi. Itulah saya rasa antara masalah pada kita orang Melayu ialah kita kurangnya generasi yang berfalsafah lah bagi saya. Sebab apa yang menjadi perbalahan ahli politik sekarang ni ialah perkara-perkara yang ranting bagi saya. Sekiranya mereka boleh melupakan perkara yang ranting dan boleh duduk sekali berbincang perkara yang sebenarnya, apa isu sekarang. Kalau kita tengok sekarang, orang anak yang isak dadah dah boleh bunuh ibu dia kan. Tapi yang kita sibuk isu lain. Menteri Agama tidak membincangkan hal itu. Kenapa jadi begitu? Bagi saya, orang Melayu kita dah satu asal-usul orang Melayu itu sendiri, seorang yang hebat telah dilupakan, dan ahli falsafah Islam sendiri seperti yang kita bincang, Datuk bincang, seperti Ibn Khaldun sebagainya, banyak membawa falsafah yang sebenarnya benda yang lebih teras kepada benda yang titik bengik lah bagi saya, Datuk. Kalau Datuk Ashraf Wajdi
boleh berlapang dada, melupakan dulu parti ataupun pakaian apa yang kita suka. Tetapi sebagai orang yang berada di puncak lah bagi saya lah, saya ni duduk di kampung je. Dia ada nama satu Malaysia tahu. Ada antara barisan pemimpin kita boleh berbincang. Kenapa tidak boleh berbincang untuk isu-isu pokok lah bagi saya, Datuk. Nampak kan? Kita macam ni lah, kebangkitan sesuatu gerakan itu tidak perlu kepada ramai sangat. Kita perlu kepada 10-15 orang. Kata Soekarno, beri aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia ini dengan 10 orang itu. Atau macam mana Profesor? Mak Azam kata macam tu tadi. Jadi kebangkitan itu perlu kepada orang yang mencetus. Macam mana Nolila? Provisi tak jadi, apa tu Putri, apa tu reformasi tak ke mana, dah merajuk apa semua sekali. Apa tu Ashraf pun asyik benang dalam kolam UMNO saja. Macam mana ni? Maaf Prof, saya rasa saya tak pandai nak ulas benda ni. Tak apalah, tak pandai. Macam tadi saudara yang sebentar tadi bercakap Azam. Katanya kami sebagai orang muda tak ada platform, right? Untuk bersuara. Mungkin kalau diberi peluang, insya-Allah. Kalau diberi peluang, boleh saya nak bagi tahu pada Noliza falsafah Dr. Mahathir macam mana yang memboleh dia menjadi seorang Perdana Menteri yang paling cemerlang. Dia kata, pada waktu saya berjuang untuk memimpin, saya dapati kepimpinan dalam UMNO tidak akan diberikan secara anugerah kepada orang seperti saya. Saya tahu saya anak seorang guru sahaja, bukan anak ningrat. Biasanya kepimpinan itu akan diserahkan kepada anak-anak raja, anak orang-orang besar. Masa itu dia berhadapan dengan Tengku Razali dan sebagainya lah. Dia kata oleh kerana itu saya bertekad, ini saya nak sebut, saya bertekad untuk merebut jawatan itu. Bukan macam Nurliza kata, kalau diserahkan kepada kami, itu bukan perjuangan lah. Kalau diserahkan kepada kami, itu bukannya kita boleh boleh kata baguslah tu. Bolehkah kita orang muda ni sekarang ni, sebab peluang ada peluang nak apa semua sekali dah macam ada peluang yang begitu hebat, tetapi tidak diambil peluang dengan secara yang sistematik oleh orang muda. Kemudian dia hanya merupakan orang-orang eceran semata-mata. Ini yang saya persoalkan. Mengapa Noliza kata kalau diserahkan kepada kami nak rebut. Yang pentingnya orang muda akan merebut dengan cara yang teratur. Macam mana ni? Ini siapa baru masuk ni? DH Halim ni baru masuk ni. DH Halim ni, Dr. Halim lah. Nak cakap-cakap lah. Okey, macam mana? Hebat soalan ni. Tak terjawab saya, Prof. Tak terjawab? Okey. Jawab. Macam mana Mak Azam? Dulu berpakat dengan Noliza ni. Tok, begini Tok. Kalau kita tengok realiti kepada masyarakat di Malaysia lah. Kita ada beberapa golongan. Antaranya golongan yang susah, golongan sederhana dan juga golongan yang kaya lah. Ataupun yang bangsawan sebagainya. Bagi saya golongan yang susah, baik remaja, orang muda ataupun orang dewasa, mereka lebih pada zaman ini menghadapi kesulitan dari segi kewangan, dari segi mencari rezeki. Jadi pada masa ini peluang untuk berpolitik itu diambil oleh orang bangsawan lah. Sebab itu kalau kita tengok yang menyertai politik pun sekarang ni banyakkannya orang-orang bangsawan ataupun orang yang senang lah. Ada duit, ya. Jadi macam kami ni
Yalah, macam saya sebut tadi, macam-macam kekangan yang ada. Ekonomi, undang-undang Malaysia tu sendiri tidak memberi peluang kepada kami bersuara. Kami hanya boleh menulis di media sosial, itu pun takut-takut. Tak lama kerang datang saman, datang apa kan. Jadi orang-orang kaya ataupun orang berpengaruh mungkin dia lebih berani. Cuma yang apa yang saya pada pandangan saya, orang yang lebih senang ni dia tidak dapat merasai kesusahan orang di bawah. Jadi mereka ni duduk di atas mencari ilmu, mencari falsafah untuk menjuarai sesuatu isu. Tetapi falsafah dan ilmu tu bukan semestinya jalan untuk menyelesaikan masalah. Sebab mereka sendiri, bagi pandangan saya, tidak merasai apa yang orang di bawah sana rasa. Datuk. Ya. Itu pun boleh fikir. Maknanya orang muda sedang bergelut dengan masalah mereka sendiri. Begitu kan? Oleh kerana itu, peluang yang dibuka di hadapan mereka itu tidak boleh diambil oleh mereka kecuali dengan cara yang teragak-agak. Ini satu fenomena besar, Cik Arun. Satu fenomena besar ni kita berhadapan dengan masalah orang muda kita. Tapi macam mana orang politik kita tidak fikir benda-benda macam ni? Dia kalau setakat kita hanya berani menulis dalam sosial media, mana begitu lah. Kita tulis dan kita seronok dan kita baca balik. Kita tulis dan kita baca dan kita seronok bila orang baca. Itu sajalah. Lepas tu hidup dengan seronok begitu ni as a fair. Itu kita panggil apa semua sekali. Ni ada orang masuk lagi dia. Herman Shah, macam mana? Ni Saleh lagi. Macam mana? Cuba bagi pandangan. Cik Arun ada komen ke? Datuk Sup melalik dah. Saya tertarik dengan idea Datuk Yusof dan Azam tadi. Tapi Prof. Yusof membawa contoh-contoh tentang dilema ataupun krisis pemikiran generasi Islam kita lah, dengan contoh-contoh macam cuci kuil, sambutan Hari Agama dan sebagainya. Yang isu ini sangat kritikal untuk ditangani atau untuk dipahami oleh generasi muda. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi pengalaman kita di universiti ini, macam Datuk dan Prof. Yusof katakan tadi, bahawa sebenarnya kita gagal dalam membina pemikiran di kalangan mahasiswa kita, sehingga mereka itu berkecelaruan dalam pemikiran apabila berhadapan dengan realiti dan berada di lapangan. Jadi itu, kalau permasalahan itu atau dilema itu dihadapi oleh golongan yang dikatakan berpeluang mendapat pendidikan tinggi, bagaimana nasib corak pemikiran belia-belia Muslim, belia-belia remaja ini yang tidak ada peluang untuk mendapat pendidikan tinggi seperti mana yang kita bincangkan ini. Dan yang kedua, dari segi pandangan Saudara Azam, memang suatu benda yang realiti bahawa generasi muda ini seolah tidak ada platform, pandangan mereka tidak didengari, ya, kecuali masa-masa yang tertentu, ketika-ketika tertentu oleh tokoh-tokoh yang tertentu. Ya. Dan mereka ini bila ada kepentingan. Dan akhirnya mereka ini jadi fed up, ya, terhadap perkara-perkara yang mereka nampak berlakunya kepincangan yang teruk, yang dahsyat, ya. Akhirnya satu jalan adalah mereka syok sendiri, iaitu menulis di media-media sosial, melepaskan nafsu amarah mereka, itu pun dalam keadaan yang tertentu. Cuma idea kita sekarang ini, kita nak membentuk satu platform seperti yang Datuk jelaskan tadi, bahawa kita dapat menyatukan ataupun membentuk satu generasi pemuda ini, ya, kalau katakan Datuk boleh bercakap dengan Dr. Ashraf ke, ya, untuk sebagai pemula kepada bagaimana kita untuk nak menjadikan idea golongan remaja ataupun golongan belia ini, ya, sebagai satu bentuk platform bagaimana kita nak melihat, ya, satu bentuk pemikiran baru belia, ya,
Dan itulah yang Datuk cakap tadi, bahawa kita lupa. Kita lupakan dulu buat sementara ideologi parti kita itu. Supaya kita tidak terikat dalam satu kepompong pemikiran sehala. Jadi apabila kita kemukakan idea-idea ini kepada golongan-golongan pimpinan yang berbakat daripada parti-parti yang lain, termasuk parti-parti yang bukan Islam atau bukan Melayu itu, cuba kita lihat bagaimana satu pendekatan yang kita dapat hasilkan. Walaupun secara praktisnya belum kita dapat pertemukan satu titik tolak dalam masa yang terdekat, tetapi kita sudah ada satu gagasan, idea untuk melihat bagaimana kehendak-kehendak beliau ini dapat dibincangkan dalam satu bentuk platform seperti mana yang Saudara Azam katakan tadi itu, Datuk. Okey, terima kasih. Kita pun nak pukul 5 dah kan. Ini nanti nak tanya, ni yang baru masuk Saleh ni, connecting audio dia. Okey, mungkin dia pun tidak mempunyai akses yang cukup untuk bercakap dengan kita ni. Herman ada, tak ada? DH Halim. Okeylah. Saya rasa perbincangan satu soalan saya nak tanya ni. Satu soalan akhirlah. Semalam dalam Sahabat dia kata kita ni sebenarnya pendaftaran secara automatik itu pun satu persoalan. Sampai kepada pendaftaran pun perlu dilakukan secara automatik kerana sikap pasif orang-orang muda kita. Kenapa tak? Kemudian di-highlightkan pendaftaran secara automatik, kemudian tumpuannya UiTM. Paling ramai sekali orang yang boleh boleh dikatakan orang yang boleh membentuk majoriti di kalangan apa semua sekali. Bukan majoriti, mana mereka kumpulan yang lebih. Bolehkah kita mengharapkan mahasiswa UiTM itu memimpin satu kumpulan atau suatu gerakan seperti yang berlaku sebelum ini, misalnya zaman saya muda-muda dulu kan, Ibrahim Ali-nya di situ, ramailah UM apa semua. Jadi bolehkah mereka itu memimpin ataupun mengetuai satu kumpulan yang untuk bergerak dengan sepenuhnya supaya yang ini yang benda-benda yang kelabu, yang masih lagi diragui dan sebagainya, ini yang semua mesti siapa dia nak ulas ni kalau di kalangan yang ada ni, ataupun Cik Arun sikit nak ulas sebelum kita tutup 2-3 minit lagi. Bagi Prof Yusuf dulu. Tak ada dah, Prof Yusuf balik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau Datuk memilih UiTM sebagai suatu pusat perkembangan, kita katakan. Pusat perkembangan. Dia akan berhadapan dengan banyak lapisan-lapisan birokrasi dulu, dari segi pentadbiran dia, dan kemudian tentang mekanisme dan sebagainya. Itu memang kita tak dapat elaklah, karena dia sebagai suatu universiti Melayu, sebagai satu universiti yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Tapi masalah yang pengalaman saya dari segi dengan mahasiswa UiTM ini, iaitu kesedaran dan kematangan. Kesedaran dan kematangan. Bukan sahaja dalam pilihan raya umum, tetapi dalam pilihan raya kampus sendiri pun. Kita melihat satu suasana yang pasif. Kalau tak dikerahkan, tak diambil siapa yang telah keluar mengundi dan sebagainya, dia orang takkan keluar. Sehingga begitu sekali keadaan bagaimana kesedaran begitu lemah kalau tidak ada paksaan. Kecuali ada arahan daripada dekan bahawa saya mahu student fakulti ini 100% keluar mengundi. Jadi penuhlah. Tapi kalau tidak ada arahan apa-apa, dia orang tak kisah saja. Jadi bila kita membaca PL ataupun pemikiran mereka ini,
saya tidak begitu menaruh satu harapan yang tinggi, kecuali kita dengan menggunakan mekanisme yang tertentu, ya, dengan membuat mentor dan sebagainya, ya, khusus tentang kesedaran dan sebagainya. Saya rasa itu boleh. Tapi kalau setakat kita nak bercakap saja, maka saya tidak begitu menaruh kecenderungan yang tinggi untuk kita berjaya untuk nak melihat impak generasi muda yang berumur 18 tahun ini untuk dia bersama-sama participate dalam politik dan memberi impak yang bagus dalam pilihan raya akan datang. Okey, terima kasih Cik Aaron dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitulah perbincangan kita, berakhir dengan satu kunci kata yang disebut oleh Cik Aaron, bahawa walaupun dalam keriuh rendahan masyarakat kita untuk memberi ruang kepada orang muda untuk menjadi pemain utama dalam politik, dan kehadiran orang-orang muda kita kebanyakannya di UiTM. Bagi beliau kata, saya tak nampak, beliau tidak nampak bagaimana keadaan seperti itu boleh memberi suatu suasana politik, suatu suasana yang positif, kerana kita mempunyai sikap pasif yang kita warisi sejak daripada dulu sampai sekarang. Nampaknya kita ibarat kalau dalam Nobel Abdul Muiz ke, atau Nobel siapa tu, Salah Asuhan, itu Nobel Nurbaya dulu soal Indonesia dulu kan, zaman tahun 40-an. Ini semuanya ini Salah Asuhan ini perlu diselesaikan dengan segera, secepat mungkin, dan kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi kekuatan kepada kita. Akan lahir satu kumpulan anak-anak muda kita yang boleh memberi impak yang besar dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan terdahulu dalam jangka masa yang singkat. Kalau dikatakan perang Badar itu suatu perang sejarah yang telah menjadi satu turning point kepada perjuangan Islam, peringkat baru di Madinah, maka kita mengharapkan anak-anak muda kita boleh melaksanakan sesuatu agar ada turning point yang baru ke arah kesedaran yang cukup di kalangan anak-anak muda kita Melayu Islam, supaya peluang yang ada itu diambil dengan sebaiknya oleh mereka itu. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.